إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية عارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung pengajian kitab kita menggunakan kitab 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita mendidik umat di Taman Kisah. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita bincang dengan panjang lebar berkaitan dengan hadis yang ke-25 yang bertajuk perempuan Yahudi berkasut tumit tinggi. Dan kalau tak salah kita juga baca pada pertemuan yang sebelum daripada ni juga berkaitan dengan terjumpa satu peti emas dalam tanah, yang kita dah cerita kisah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk hadis yang ke-26 yang bertajuk berhutang 1000 dinar. Yang bertajuk berhutang 1000 dinar. Baik, kalau ikut kepada angka ataupun jumlah, saya rujuk kepada guru saya, kalau ikut kepada jumlah 1000 dinar, kalau 1000 dinar yang hari ni, antara negara yang pakai dinar ni banyak. Antaranya Jordan pakai dinar, antaranya Kuwait pakai dinar, dan beberapa negara lah banyak yang pakai nama mata wang dia tu dinar. Cuma dinar bagi setiap negara tu berbeza-beza. Antara banyak-banyak negara, dinar yang paling tinggi nilai dia iaitu negara Kuwait. Kuwait di antara negara yang pakai harga ataupun pakai nilai mata wang dinar, nama dia dinar, dan dinar dia tu paling tinggi. Kalau dikira-kira, ni sajalah, kalau dikira-kira dengan nilai duit dinar sekarang, mengikut dinar Kuwait yang paling tinggi yang kita katakan tadi di kalangan negara-negara yang pakai mata wang dinar ni, Kuwait kalau kira 1000 dinar Kuwait bermakna duit kita kurang lebih berjumlah RM15,000. Berhutang sebanyak RM15,000. 15,000 banyak. Baik, kalau mengikut kepada 1000 dinar emas yang zaman dulu punya, nilai dia
Tuan-tuan tahu berapa? Nilai dia kurang lebih RM800,000. Dia lagi banyak. Kalau tadi 15,000 nampak boleh gagah lagi nak bagi pinjam. Yang ni 1,000 dinar lebih kurang RM800,000. Oh, banyak. Kalau buat satu bangunan itu boleh siap. Kalau ada separuh bangunan, separuh lagi itu boleh siap dengan dapat 800,000. Baik. Jadi kisah yang kita nak sebut pada pagi ini, kisah berkaitan dengan berhutang 1,000 dinar. Ini tajuk yang ditulis oleh tuan kitab kita. Mari sama-sama kita tengok apa hadis yang dibawa oleh tuan kitab, yang dibawa oleh tuan kitab kita tentang tajuk yang diletakkan berhutang 1,000 dinar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis artinya daripada Abu Hurairah. Hadis dia panjang, sambil-sambil kita akan baca sikit-sikit matan dia, kita akan baca dia punya makna dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menceritakan bahawa terdapat seorang lelaki daripada kalangan Bani Israel yang berhutang daripada seorang lelaki Bani Israel yang lain sebanyak 1,000 dinar. Ini Nabi cerita, yang cerita ni berlaku di zaman Bani Israel dulu. Nabi cerita ni cerita yang berlaku dah dulu dekat orang Bani Israel, kemudian Nabi cerita dekat para sahabat. Nabi kata annahu zakara rajulan min Bani Israel sa'ala ba'dha Bani Israel ay yuslifahu alfa dinar. Nabi kata satu orang lelaki dia pergi jumpa dengan kawan dia, boleh ke tak boleh aku nak pinjam duit kat hang 1,000 dinar. Tuan-tuan, kita kalau orang nak pinjam kat kita pun kadang-kadang kita perhati tengok juga siapa yang nak pinjam kat kita tu. Ada orang yang kita boleh bagi percaya, ada orang yang mudah kita nak bantu tolong dia, ada orang yang mungkin berat sikit. Berat tu bukan berat pasal tak mau tolong, tapi berat tu takut-takut saat ini jadi kot lain. Takut kalau kita bagi tu tak patah balik dapat ke, takut payah nak bayar balik ke lagu mana. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, pemberi hutang telah berkata kepadanya, bila kawan tu main minta 1,000 dinar ni, bukan jumlah kecil anak, bukan jumlah sikit, bukan jumlahnya, bukan jumlah main-main ni. Maka kawan yang nak bagi hutang ni pun kata dekat kawan yang pinjam ni, dia kata kalau macam tu, bawakan kepadaku beberapa orang saksi. Laki tu kata kepada kawan yang nak minta hutang tu, U'tini bisyuhada'i ushhiduhum. Hang bawa mai saksi dekat aku. Oleh kerana hang nak berhutang dengan aku, kalau boleh bawa mai lah saksi dekat aku. Biar aku nak bagi ni nampak yakin, kemas sikit. Nak bagi ni biar nampak yakin. Hang bawa mai 2-3 orang sebagai saksi. Tiba-tiba tuan-tuan, kawan yang nak minta hutang ni dia jawab. Apa dia kata? Dia kata kafa billahi syahida. Dia ni kemas juga dia ni pun. Dia kata kafa billahi syahida. Dia kata cukuplah Allah sebagai saksi. Dia kata tak kena buat main siapa-siapa lah. Tak kena buat main siapa-siapa. Dia kata cukup Allah sebagai saksi aku. Aku pinjam dengan hang ni, cukup Allah sebagai saksi. Ni kemas juga palung ni pun. Maka bila lelaki yang nak bagi hutang ni pun dengar kawan tu kata macam tu, maka dia pun sambung lagi. Dia kata sadaqta. Dia kata betul, apa hang kata tu betul. Allah jadi saksi itu betul, dia kata. Maka dia pun minta kepada lelaki yang nak berhutang kepada dia ni, baik, kalau macam tu fa'tini bil wakil, dia kata, fa'tini bil kafil, dia kata. Kalau macam tu dia kata buat mailah penjamin kepada aku. Kalau hang tak mau buat mai saksi, buat mailah pula penjamin. Tak apalah kalau tak ada saksi tak apa, tapi sekurang-kurangnya ada penjamin. Maksudnya kalau hang tak boleh bayar hutang, aku boleh pergi tuntut dekat kawan ni sebab dia jamin, kata dia hang akan bayar hutang aku balik. Kalau hang tak bayar, aku boleh pergi minta dekat dia. Aku boleh pergi cari dia, aku boleh pergi cari orang yang jadi grantor hang. Kan hari ni orang jadi grantor pun ramai kena naik. Kita pergi tolong jadi jamin dia beli motor apa, tengok dia tak bayar, tokek kedai mai cari kita.
telefon tanya kita, mana ni orang yang hang jamin tak bayar-bayar pun. Pening pula kita pun. Laki ni dia minta kepada orang yang nak berhutang kat dia, betul kalau hang nak berhutang, sila bawakan kepada aku penjamin. Bawakan kepada aku seorang penjamin. Laki yang nak berhutang tadi ni dia jawab lagi. Dia kata, kafa billahi kafila. Oh, kemas dia ni. Dia sambung pula lagi. Dia kata, kafa billah. Dia kata, cukuplah Allah. Kafila. Cukuplah Allah sebagai penjamin aku. Kira dia ni memang semua bergantung kepada Tuhan. Semua kira mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Mula-mula minta kat dia nak jadi apa, minta kat dia orang yang nak boleh jadi saksi, dia kata cukup Allah sebagai saksi. Tiba-tiba minta pula penjamin, dia kata cukup Allah sebagai penjamin. Maka laki yang nak bagi hutang ni pun dia kata sadaqta, betul apa yang hang kata tu betul. Fadafa'aha ilaihi ila ajalin musamma. Maka bila dah jadi macam tu, laki yang nak bagi hutang ni pun dia bagi, kemudian laki yang minta hutang ni pun dia terima hutang. Kemudian mereka menetapkan satu tempoh yang telah disepakati bersama. Tuan-tuan, kita bila kita berhutang dengan orang, orang berhutang dengan kita, kita tanya dia nak bayar bila. Tanya dia nak bayar bila. Dia kata nak bayar minggu depan. Hari ni hari Sabtu, Sabtu minggu depan, habis saja kuliah subuh saya bayar. Kira mai sembahyang subuh sebelum nyorok pagi tu, saya bayar. Tu janji dia macam tu. Maksudnya kita kena ada satu tempoh, ila ajalin musamma, ada satu tempoh yang telah disepakati, yang telah sama-sama setuju. Orang yang bagi setuju, orang yang terima pun setuju. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, lelaki yang berhutang pun memulakan perjalanannya merentasi lautan. Bila kawan tu dapat saja duit, dia pun teruslah buat urusan dia, buat kerja dia. Dia gunalah duit tadi tu, dia buat kerja dia, buat urusan dia. Setelah dia menyelesaikan urusan dia, dia mencari kenderaan untuk dinaiki bagi bertemu pemberi hutang kerana masa yang dijanji telah tiba. Bila dah selesai semua kerja dia, duit yang tadi dia guna pun dia dah guna habis, kemudian dia pun dah ada balik duit yang dia nak bayar ni, sampailah tempoh yang sepatutnya dia kena bayar. Bila sampai tempoh dia nak kena bayar tu, tuan-tuan, dia pun pi dekat tepi laut. Kan tadi dia lintas laut daripada laut seberang mai patah balik belah ni. Hari kejadian sepatutnya dia nak kena bayar, ataupun kita kata lagi 2 hari lah sepatutnya tempoh dia nak naik kapal tu, nak berjumpa dengan orang yang dia berhutang tu, nak pergi berjumpa dengan kawan tu, nak bagi balik duit kawan tu. Kira-kira lebih kurang 2 hari tu dia duduk kalut dah ni. Sampai dekat tepi laut, tengok dia kata apa? Dia tidak menemui sebarang kenderaan. Duk tunggu tak ada langsung kapal yang nak seberang pi seberang sana, nak jumpa dengan kawan yang dia berhutang. Dia kata lagu mana ni? Pening ni. Nak bayar, tapi tak ada orang yang nak tolong bawa aku. Takkan nak berenang. Laut kot, takkan nak berenang. Sungai boleh lagah. Laut ni nak berenang lagu mana? Akhirnya fikir mai. Maka dalam hadis sebut, lantas dia mengambil sebatang kayu lalu melubangkannya. Laki tadi dia ambil kayu satu, dia buat lubang. Dia ambil satu kayu, dia buat lubang dekat kayu tersebut. Kemudian dia memasukkan ke dalam kayu tersebut sebanyak wang 1000 dinar dan sepucuk surat kepada pemberi hutang. Oleh kerana dia buntu, langkah tak tahu nak buat lagu mana, tempoh sampai dah, hutang patutnya nak kena bayar. Dia bersungguh-sungguh nak bayar. Dia bukannya nak bagi lambat, dia bukan saja nak biar ghalib, dia bukan saja tak mau tangguh-tangguh hutang. Dah, memang dia nak bayar. Oleh kerana dia sungguh-sungguh nak bayar, tuan-tuan, maka dia cari kayu, dia tebuk, dia buat lubang, dia sumbat duit 1000 dinar yang dia bawa tu masuk dalam tu. Lepas tu dia tulis satu surat.
Mungkinlah dalam hadis Nabi tak sebutlah surat tu tulis apa, tapi dalam surat tu adalah tulis ini hutang sekian kepada si fulan dengan nilai jumlah yang aku hutang 1000 dinar, 1000 dinar aku kembalikan semula kepada engkau. Macam itulah kot lebih kurang kan dalam nota dia tu. Kemudian dia menutup lubang tersebut dan dia pergi ke tepi pantai. Dia tutup rapat-rapat. Dia buat trip bagi elok, tutup bagi rapat elok. Kayu yang dia nak pakai tadi mungkin dia wrap ke, dia bolam plastik apa bagi elok. Lepas tu dia pergi tepi laut. Dia pun berdoa. Sambil dia pegang kayu tadi tu, dia berdoa. Dia kata, Allahumma innaka ta'lam anni kuntu tasallaftu fulanan alfadinar. Fasa'alani kafila faqultu kafa billahi kafila faradiya bik wa sa'alani syahida faqultu kafa billahi syahida faradiya bik wa anni jahadtu an ajida markaban ab'athu ilaihi allazi lahu falam aqdir wa inni astaudi'ukaha farama biha fil bahri. Baik, laki tadi sambil dia duk pegang kayu tu, tuan-tuan duk pegang kayu ni. Kayu tu bukan kayu kosong, kayu ada isi duit 1000 dinar, ada isi nilai jumlah yang banyak, ada surat dalam tu. Sambil dia pegang, dia nak lempak masuk dalam laut, dia berdoa. Apa dia doa? Dia kata, ya Allah, ya Tuhan, dia kata, sesungguhnya engkau mengetahui bahawa aku ni telah berhutang 1000 dinar daripada seseorang. Dia kata, ya Allah, hang bukan tak tahu aku ni berhutang dengan satu orang, dia kata. Kemudian dia sambung dalam doa dia. Dia kata, laki yang bagi hutang dekat aku ni minta kepada aku supaya bawa mai saksi. Aku kata dekat dia, kafa billahi syahida, cukuplah engkau sebagai saksi. Laki tu kata. Lepas tu laki yang bagi hutang dekat aku ni pula dia minta lagi, fa'tini bikafila, bawa mai kepada aku penjamin. Laki ni pun yang berdoa ni kata, aku jawab dekat dia, aku kata kafa billahi kafila, cukuplah Allah sebagai saksi. Kan? Maksudnya dia bersandarkan kepada Allah sambil dia duduk pegang kayu ni. Maka laki ni pun sambung di hujung doa dia, dia kata, ya Allah, aku telah bersungguh-sungguh mencari kenderaan, mencari kapal supaya aku dapat melunasi hutangku. Dia kata, aku ni sungguh-sungguh dah ni cari kapal kawan ni, tengok sampan kawan ni, tengok mana-mana kenderaan yang nak lalu, nak pergi seberang sana ni. Aku berusaha cari sungguh dah, tapi buat lagu mana tak ada. Siapa yang aku nak boleh tumpang naik, tak ada siapa pun yang nak pergi seberang sana. Bukan aku tak bersungguh-sungguh, aku bersungguh-sungguh dah ni nak bayar hutang yang aku hutang dengan si fulan yang aku minta daripada dia ni. Maka kata lelaki itu, oleh itu aku titipkan wang ini kepadamu, ya Allah. Oleh kerana tu, dengan duit 1000 dinar yang aku sumbat dalam kayu ni, ya Allah, aku berharap supaya kayu ni aku serah kepada engkau, supaya engkau sampaikan kepada kawan yang aku hutang tadi. Tuan-tuan, kayu, buah duit masuk dalam tu, lempak dalam laut. Bukan lempak rumah jiran sebelah, bukan selit kat pintu rumah dia. Tu boleh gagak kawan tu patah balik pergi tengok ada. Yang ni kita kata tak tahulah sejauh mana nasib dia ni. Allahu Rabbi, tuan-tuan, tak tahu macam mana. Kan dulu ni kita duk dengar berita ataupun kita duk dengar cerita apa? Cerita berkaitan dengan orang tulis surat buh dalam botol. Kan? Dulu ada satu cerita dulu ni. Sepasang kekasih duduk jauh-jauh, duk seberang lintas laut lah kira. Nak berjumpa tak boleh. Kira kawan hak cinta dekat kawan ni, punya sayang, punya cinta, tulis surat masuk dalam botol. Lempak botol. Botol tu sampai seberang sana. Sampai cerita tu pun. Sampai botol tu, buka-buka tengok, tulis ada ayat-ayat cinta. Lepas tu kawan hak baca tu pula, tulis pula masuk dalam botol. Balas balik, kawan hak belah ni dapat. Tapi nampak bohong lah. Nampak tu macam bohong. Baik. Dalam hadis ini,
Tuan-tuan tengok ni, nak abangnya kata betul ke tak betul ni, tengok balik macam mana yang Nabi sebut. Kemudian laki tadi itu beredar dari situ dan mencari kenderaan untuk kembali ke negerinya. Bila dia pun pergi tepi laut tadi, habis dia berdoa, habis dia buat kerja dia, lempak kayu tadi pergi masuk dalam laut, lepas tu dia serah kepada Allah. Dia pun tak tahulah duit tadi itu sampai ke tak sampai dekat kawan hak yang dia hutang tadi itu. Duit tadi itu pergi menghala ke lain ke, tenggelam ke jadi lagu mana, dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu apa jadi. Kebetulan tuan-tuan, kebetulan. Ni yang kata Nabi SAW, yang kata orang yang Nabi cerita kepada sahabat ni bukan cerita saja. Nabi kata, pada hari itu juga, lelaki yang memberi hutang keluar melihat kalau ada kenderaan yang membawa harta. Cerita lain pula, kawan hak bagi hutang duduk seberang sana tu, bila mai cukup tempoh, tengok-tengok hari Sabtu minggu depan, dia pun keluarlah daripada rumah dia. Dia kelipuk mai, pi kiri kanan, keluar daripada rumah, duduk tunggu mana orang yang berhutang dengan aku nak bayar balik kepada aku hutang yang dia hutang dulu. Dia janji hari Sabtu dia nak bayar balik, lepas subuh dia janji dia nak bayar. Aku punya duduk tunggu dia, mana dia tak main-main lagi ni. Tiba-tiba dia terjumpa sebatang kayu. Dia pun mengambilnya untuk diberikan kepada keluarganya sebagai kayu api. Kebetulan sambil-sambil dia keluar tu, bukanlah dia keluar untuk nak tunggu kawan yang nak bayar hutang saja. Dia pun nak cari kayu api, nak digunakan untuk dia rumah dia ni. Nak masak ke, nak guna untuk musim sejuk, nak bagi panas rumah dan sebagainya. Pendek katanya, dia cari satu kayu yang nak digunakan sebagai kayu api. Apabila dia membelah kayu tersebut, kan dia dapat kayu tadi, dia pun belah. Bila dia belah saja tuan-tuan, dia mendapati di dalamnya terdapat duit dan sepucuk surat. Dia belah-belah kayu tu, tengok-tengok dalam kayu tu, ada duit 1000 dinar. Hari yang sama sepatutnya kawan yang nak kena serah balik jumlah hutang 1000 dinar, hari yang mereka pakat janji, sepakat elok mereka berjanji tu, sepatutnya nak kena serah hari tu. Hari itulah dia dapat kayu tu, hari itulah dia belah kayu tadi. Tengok dalam kayu tadi tu ada 1000 dinar. Lepas tu dalam kayu tadi tu ada surat seperti mana yang ditulis oleh kawan yang bayar hutang. Aku si fulan sekian-sekian, aku berhutang kepada si fulan kawan ni 1000 dinar. Ini aku serahkan balik kepada kamu duit yang aku hutang. Macam itulah kurang lebih. Kemudian setelah itu, orang yang berhutang kembali lalu memberi 1000 dinar. Tak lama pula lepas daripada tu tuan-tuan, orang yang berhutang ni berasa macam ragu-ragu. Hutang yang aku hutang dekat kawan tu hari tu aku tak bayar lagi. Memang aku bagi 1000 dinar melalui dalam sebongkah kayu, aku lempak masuk pergi ke dalam laut. Lepas tu aku ni tak yakin, dia kata. Tak yakin ni 1000 dinar yang aku sampaikan melalui dalam kayu tadi tu, aku tulis surat tu, aku tak yakinlah sampai dekat kawan yang aku minta hutang ni, aku tak yakin. Laki yang bagi hutang ni, oleh kerana lama tempoh dah jumpa kenderaan, dah jumpa kapal, dah jumpa sampan, dia pun seberang laut, dia pergi jumpa dengan kawan yang bagi 1000 dinar. Bila dia jumpa tuan-tuan, dia pun bagi balik 1000 dinar yang dia hutang dulu. Maknanya berapa? Jadi berapa dah? 2000. 1000 dia selit masuk dalam kayu tadi tu, dia bagi 1000 lagi, dia bagi dekat depan-depan kawan ni. Beliau berkata, demi Allah, aku sentiasa bersungguh-sungguh mencari kenderaan dengan harapan supaya wangmu sampai kepadamu, namun aku tidak menjumpainya sebarang kenderaan sebelum aku dapat sampai ke sini. Laki yang nak bagi hutang ni balik, dia kata, aku nak abang kat hang lah, aku lambat ni, aku extend masa sampai dekat hang ni bukan saja, dia kata. Aku sungguh-sungguh dah nak bayar, tapi buat lagu mana atau nak jadi cerita, aku tak boleh sampai kat hang.
Duit ada dah di tangan 1,000 dinar, tapi ni tak upaya. Kan kadang-kadang ni tuan-tuan dia nak jadi ni macam-macam. Kita nak bank in kat dia, tiba-tiba bank problem pula. Tiba-tiba nak bank in, tengok-tengok hak nu kacau, online kacau sat gini, macam-macam. Tapi sungguh-sungguh sangat-sangat dah nak bayar ni, memang nak bayar sangat-sangat dah. Memang sungguh-sungguh betul-betul ni dia nak melunaskan hutang yang dia hutang. Laki ni kata aku sungguh-sungguh dah. Namun aku tidak dapat menjumpai sebarang kenderaan. Aku nak pergi dekat hang tak boleh, dia kata. Nak tak jumpa mana-mana kenderaan tu. Baik, tuan-tuan, kalau ikutkan orang yang memberi hutang ni, orang yang menerima hutang ataupun orang yang berhutang dengan orang, dialah orang yang kena bersungguh-sungguh nak kena melunasi hutang kepada orang yang bagi hutang kat dia. Sepatutnya orang yang berhutanglah kena hantar mesej dekat orang yang memberi hutang. Ni saya nak bayar dah ni, saya lewat sikit. Bukan orang yang bagi hutang duk kejan dekat orang yang memberi hutang. Orang memberi hutang kejan dekat orang yang berhutang. Yang duk jadi kat kita dah ni macam tu. Kita orang yang bagi hutang pula duk pergi tuntut kat dia, duk pergi mesej tanya khabar kat dia. Sepatutnya orang yang berhutang tu lah yang kena bersungguh-sungguh. Dia yang patutnya kena sungguh-sungguh. Hang nak kena bersungguh bayar kepada aku. Nak kena usaha nak dapatkan duit bayar kepada aku. Hantar mesej kalau tak boleh bayar. Minta masa tempoh lama kalau tak boleh bayar. Itu sepatutnya. Tiba-tiba orang yang bagi hutang pula sekali. Orang yang pinjam, orang yang berhutang tu buat relax, tenang-tenang, hidup aman sejahtera. Kita hak bagi hutang pula dia buat serabut. Mana dia tu tak bayar-bayar lagi. Hantar mesej sepatah tak balas. Blutik tapi tengok tak balas pun. Sepatah apa pun tak kata. Kotlah nak hantar mesej nak, tak ada juga. Tak sepatutnya macam tu. Laki yang berhutang dalam hadis ni dia bersungguh-sungguh dia. Bersungguh-sungguh dia nak bayar hutang, nak langsaikan sepatutnya amanah ataupun sama-sama yang telah disepakati oleh orang yang bagi dan menerima hutang. Bila dengar saja kawan yang nak bayar hutang tu kata macam tu, maka si pemberi hutang ni pun tanya. Dia kata, adakah kamu mengutuskan kepadaku sesuatu? Laki yang bagi hutang ni dia pun tanya balik dekat kawan tu. Dia kata, aku nak tanya hang lah, sebelum kita nak cerita panjang lebar lagi, aku nak tanya hang. Hari tu ni, masa hari sepatutnya hang bayar hutang aku ni, ada tak hang kirim apa-apa dekat aku? Hang hantar apa jidet ke, hang hantar pos laju ke, apa GND ke, apa ada tak? Kan kalau kita macam tu lah kot kan. Ada tak hang hantar jenis barang-barang pos apa ke dekat aku ke? Peminjam tadi, kawan yang pinjam duit tadi, dia kata, aku telah memberitahu kepadamu bahawa aku tidak dapat menjumpai sebarang kenderaan sebelum ini, sehinggalah aku dapat sampai kepadamu sekarang. Laki tu pun, laki yang pinjam tadi, dia katakan aku dah kata tadi, aku hari tu lewat, dia kata. Aku tak boleh sampai dekat hang mengikut kepada tempoh yang kita sepakati bersama-sama, aku tak boleh sampai. Hari ni baru aku sampai dekat hang. Maka pemberi hutang tadi itu pun dia kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan apa yang engkau utuskan dalam sebatang kayu. Maka pulanglah bersama 1,000 dinar ini dengan sebaik-baiknya. Laki yang bagi hutang ni pun dia kata, tuan, kalau tuan nak tahu, hari yang sepatutnya tuan bayar hutang dekat saya, tuan dah pun bayar melalui kayu yang tuan kirim dekat saya. Dalam tu ada surat, ada tulis nama dan sebagainya. Kayu dalam tu ada 1,000 dinar. Saya dah pun dapat daripada duit yang tuan sungguh-sungguh nak bayar tadi tu. Hari ni kalau tuan nak mai bayar pula, tak payahlah. Tuan baliklah dengan duit 1,000 dinar. Tuan-tuan, dua-dua orang lelaki yang baik. Keterangan hadis. Hadis di atas berkaitan dengan dua orang lelaki yang soleh. Dua-dua orang lelaki yang baik. Yang pinjam pun orang yang baik,
yang bagi pinjam yang pinjam duit pun orang yang baik, yang bagi pinjam pun orang yang baik. Tuan-tuan, banyak hadis yang Nabi SAW sebut. Nabi SAW cerita tentang orang yang bagi hutang dengan orang yang menerima hutang. Dua-dua nak kena jadi bertanggungjawab dan nak kena jadi baik. Dua-dua. Orang yang bagi pinjam pun nak kena jadi orang yang baik. Orang yang menerima, orang yang pinjam duit pun nak kena jadi orang yang baik. Antara ciri-ciri orang yang baik, bila orang yang bagi pinjam, kita bagi pinjam kepada orang duit, antara ciri-ciri baik apa dia? Kita tambah tempoh kepada orang yang tak mampu bayar. Dia pinjam duit kat kita 1,000, dia kata pinjam 1,000, kata aku nak ruling modal perniagaan, dia kata. Kita pun oleh kerana dia tu kawan kita bagi kat dia. Tiba-tiba tengok tempoh hari sepatutnya dia nak kena bayar, dia hantar mesej kat kita. Ni dia hantar mesej ni. Dia kata, "Mat," dia kata, "aku tak boleh bayar lagi lah," dia kata. "Modal pusing tak lepas," dia kata. Modal pusing tak lepas, untung patah lagi. Dia kata modal pusing tak lepas, dia kata aku nak kena minta tangguh lah. Kalau boleh tangguh lah, tambah lagi seminggu. Kita yang bagi disunnahkan kepada kita dan dapat pahala yang besar kepada kita apabila kita tambah extend tempoh hutang yang sepatutnya kawan tu bayar hari ni, dia boleh bayar lagi dalam tempoh yang lain. Kita dapat pahala yang banyak. Kita dapat pahala yang banyak. Tapi ingat, di samping hadis galakkan banyak tentang perkara-perkara macam tu, banyak juga hadis Nabi kecam kepada orang yang mampu bayar hutang. Tiba-tiba dia tak mau bayar hutang. Dia ada kemampuan, dia ada masa, dia ada duit, sepatutnya dia bayar dah. Tiba-tiba dia buat ghalib, buat sambil lewa, sengaja pula. Itu Nabi SAW cukup marah kepada orang itu. Dia ada duit kan, macam kita duk tengok selalulah, minta hutang tak mau bayar, tapi berjalan merata, tukar kereta, tukar telefon, lagi tukar cat rumah. Tengok-tengok hutang kita tak mau nak bayar-bayar. Apa cerita? Orang macam ni Nabi ancam dia. Nabi marah kepada orang macam ni. Kata tuan kita dua-dua orang lelaki ni tuan-tuan, orang yang soleh. Tuan-tuan bayanglah, agak-agaklah kalau kita lah, ataupun kalau orang yang bukan orang baik, kayu tadi tu dia dapat dah 1,000. Tiba-tiba kawan hak hutang tadi tu mai pula lagi bagi 1,000. Dia kata hari tu aku tak dapat apa, dia kata 1,000 ke? Dia kata mana ada 1,000 hari tu. Dia kata tak ada. Padahal 1,000 hari tu dia dah makan habis tu. Makan habis dah 1,000. Tiba-tiba dapat pula hak daripada kawan hak mai tu 1,000. Jadi berapa? 2,000. Patutnya dia dapat 2,000. Tapi kawan yang ni yang dalam hadis ni, dia bukan orang macam kita cakap tu. Dia orang yang baik. Dapat dah 1,000, dia dah mengaku kata dia dapat 1,000 tanpa dia ambil 1,000 lagi daripada kawan. Kalau kata dia mengaku kata dia tak jumpa kayu tu pun, bermakna dia boleh dapat 2,000. 1,000 dalam kayu, 1,000 lagi bila kawan tu serah ketika mana waktu tempoh yang lain daripada waktu dia tu. Iaitu kisah antara pemberi hutang dan penerima hutang. Iman mereka sangat kukuh, walaupun tiada saksi dan penjamin, mereka tetap menjaga janji dengan penuh amanah. Tuan-tuan tengok, orang yang ada iman, dia sanggup buat apa saja. Sanggup buat apa saja untuk nak bayar hutang dia. Orang yang ada iman juga, dia sanggup memberi hutang kepada orang. Dan dia sanggup tambah tempoh, extend masa dan sebagainya. Kemudian kata tuan kitab kita, walaupun tiada saksi dan penjamin, mereka tetap menjaga janji dengan penuh amanah. Kalau ikutkan tuan-tuan, dalam Quran Allah Ta'ala sebut ila ajalim musamma faktubu. Allah Ta'ala sebut kalau hutang, bila sampai tempoh masa dia yang telah disepakati, kalau boleh tulis sikit. Tulis. Faktubu, kalau boleh tulis. Tulis tu tulis ada hitam putih. Kalau hari ni cerita ada hitam putih lah. Biar ada hitam putih supaya kedua-dua belah pihak boleh faham, boleh redha antara kedua-dua belah pihak, tak timbul isu di belakang hari.
Tuan-tuan, hari ni apa benda pun bagi ada hitam putih lah. Kecil ke, banyak ke, siapa-siapa pun, kawan rapat kita tara mana pun bagi ada hitam putih. Biar ada saksi, biar ada penjamin. Biar ada benda macam tu supaya tak jadi masalah tempoh belakang hari. Betul dia kawan kita, tapi kawan ni kadang-kadang boleh makan kawan. Betul dia musuh kita, kadang-kadang esok dia pula jadi kawan kita. Kita tak tahu dengan kerana hutang yang tak seberapa jumlah tu, tiba-tiba kawan boleh jadi musuh. Tiba-tiba dia pula kata, amboi kata dengan RM100 tu pun hang berkira dengan tu. Masa minta dulu hang tak sebut macam tu. Masa kita minta supaya dia bayar balik, dia pula kata kita berkira dengan dia. Jadi macam-macam. Kena ada, biar ada tulis hitam putih sekurang-kurangnya, biar ada saksi dan sebagainya. Kemudian kata tuan kitab kita, cukuplah Allah sebagai saksi dan penjamin hutang itu. Depa dua ni orang soleh, orang baik, orang yang betul-betul menepati kepada apa yang depa kata. Yang duk jadi masalah lah ni tipu sana sini. Pasal tu nak kena tulis, pasal tu nak ada hitam putih, pasal tu nak kena ada saksi, pasal tu nak kena ada penjamin. Takut supaya berlaku masalah tempoh belakang hari. Lalu orang yang berhutang membawa wang sebanyak 1,000 dinar menyeberangi laut. Apabila sampai tarikh yang dijanjikan untuk membayar hutang, orang yang berhutang ini mendapati tiada sebuah kapal pun yang mahu berlayar ke tempat pemberi hutang. Lalu dia berikhtiar untuk membayar juga kerana ingin menepati janji. Beliau mengambil sebatang kayu dan menebuk kayu, kemudian beliau memasukkan duit 1,000 dinar ke dalam kayu itu. Selepas ditutup dengan baik lubang itu, beliau berdoa kepada Allah supaya menyampaikan kayu beserta duit di dalamnya kepada pemberi hutang yang berada di seberang laut. Kemudian dengan penuh tawakal, beliau terus melempar kayu itu ke dalam laut. Tuan-tuan tengok, orang yang betul-betul bersungguh nak bayar hutang ni tuan-tuan, Allah akan bantu. Kita kena pegang yakin yang kita berhutang, betul kita susah, kita nak guna duit, kita memang perlu benda tu betul. Tapi kena ingat juga, kita kena usaha juga nak bayar. Sebab orang yang berusaha nak bayar, Allah akan pasti bantu tolong dia. Allah akan bantu tolong dia selama mana niat hati dia bersungguh-sungguh nak langsai hutang. Kalau dia jenis tak ada niat nak tak ada niat nak langsai nak bayar hutang dia tu, jangan ingat Allah nak bantu tolong dia. Allah takkan bantu tolong dia. Pasal dia pun tak ada niat nak bayar balik hutang. Tapi kalau dia niat nak bayar balik hutang, Allah bantu tolong dia. Kok mana cara pun tiba-tiba duit ada, tiba-tiba dia boleh langsai bayar hutang yang dia nak bayar. Kemudian kata tuan kitab kita, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, kayu itu selamat sampai kepada pemberi hutang. Bila Allah Subhanahu wa taala yang menjadi wakil, laki tadi tu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membayar semula, ataupun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kayu yang sepatutnya dia beri kepada kawan tu duit tadi tu, Allah sampaikan kayu tadi kepada kawan yang memberi hutang tersebut. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi daripada kisah ini tuan-tuan, ada beberapa pengajaran yang boleh kita ambil. Antaranya tuan-tuan, digalakkan kepada kita memberi hutang kepada orang yang memerlukan. Kita yang ada harta, yang ada duit tuan-tuan, kalau kita ada duit, kita tengok dia ni orang yang boleh percaya, kita boleh bagi hutang kat dia. Dia dalam beberapa perbincangan tuan-tuan disebut, kita ni boleh kita canang kepada orang lain yang kalau dia ni passion jenis payah bayar hutang. Kalau orang tu jenis payah bayar hutang, kita kata mengumpat lah. Kita kata kat kita kata dekat kawan-kawan, hampa beringat sikit, dia ni jenis kalau pinjam duit ni payah bayar. Bukan aku seorang, dia kata 5-6 orang dah terkena. Jenis macam ni dibenarkan, boleh.
Kita boleh maklum supaya orang lain tak jadi mangsa macam mana kita jadi mangsa. Kita boleh harap kat dia, ni kawan ni kak yang duduk kampung ni kak. Dia kata beringat, dia kata bukan kata hang mujuk, dia kata hang baru dia tanya. Orang lain ada yang kena dah. Ada kena 500, ada kena 1000, ada kena 1200. Pakai dia buat kelam ayat tu, api dengan ayat tu pakai dia tak bayar dah, dia kata. Jadi hak yang nak berhutang ni beringat, dia kata. Siapa yang nak pi bagi berhutang, nak bagi hutang kat dia, beringat. Yang tu kita boleh war-warkan. Kita boleh sebarkan nama buruk kawan. Sebab apa? Sebab tak mau supaya orang lain jadi mangsa. Dan supaya dia yang berhutang dengan orang ambil ingat. Bukan kita nak buruk nama dia saja, tapi dengan kelakuan dia tu kita tak suka. Kelakuan dia tu kita tak suka. Perbuatan dia tu perbuatan yang orang tak suka. Hang pinjam duit orang, hang pinjam kawan tu, tutup lubang tu, tutup lubang ni, tutup lubang tu. Hang ambil duit kawan ni, ambil duit kawan ni, lepas tu hang buat sengak. Hang buat sengak. Orang macam ni kita boleh war-warkan nama dia. Boleh war-war. Kemudian tuan-tuan, daripada hadis ini juga kita dapati bagaimana orang yang baik, orang yang soleh dalam berhutang. Bila kita dah berhutang, kita dah memberi hutang, kita kena jadi orang yang menerima, dan orang yang memberi hutang ni mengikut kepada apa yang Islam tetapkan. Islam beri garis panduan. Orang yang bagi hutang macam ni kelakuan nak kena buat. Orang yang terima, yang minta hutang pun nak kena buat macam mana yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga daripada hadis ini, kita boleh tengok bagaimana tingginya usaha dan tawakal satu orang yang nak membayar hutang. Usaha dan tawakal, Allah Subhanahu wa taala pasti akan bantu kepada orang yang berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tuan-tuan, kita dapati bagaimana dalam hadis ini juga diceritakan antara orang yang soleh ini, kedua-duanya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan. Orang yang soleh, orang yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan dia. Mudah urusan ni tuan-tuan kadang-kadang dalam cara pelbagai bentuk yang kita tak sangka-sangka. Duk tak duk kita nak bayar hutang, tiba-tiba kawan hak bagi hutang kat kita tu dia kata, nak bayar apa? Ada orang tolong bayar dah kan? Dia kata siapa tolong bayar? Dia kata aku pun tak kenal. Dia kata kawan tu mai-mai jumpa aku, dia kata ni saya tolong bayar lah hutang kawan ni sebulan. Aku pun kebetulan masa tu dia kata kalut-kalut tak dan tanya nama dia siapa. Kita pun tanya dia, orang dia lagu mana? Orang dia sekian-sekian. Kita pun fikir siapa dia, tak. Kadang-kadang Allah ni bantu kita tu mudah urusan kita dengan cara yang pelbagai cara. Cara yang macam-macam. Tak tahu macam mana, tapi dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Untuk pertemuan akan datang, insya-Allah kita akan masuk hadis yang ke-27 yang bertajuk jangan campur tangan dalam urusan Allah. InsyaAllah selepas daripada tu, sekiranya ada kesempatan, kita akan sambung hadis yang ke-28 yang bertajuk tersilap orang ketika memberi sedekah. Kita akan baca pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan apa kita sebut pada pagi ini ada kebaikan, ada manfaat pada kita bersama. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur ayubana wa ayuba mu'allimina 'anna wa la tuzhid barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.